Hai semua, kembali lagi ke channel Nia Iliani. Kali ini saya akan bawa menjelajah Kuala Berang 10 tempat menarik di sini. Pertama, kita ke Memorial Batu Bersurat. Memorial ini merupakan satu binaan tugu bagi memperingati tempat terjumpanya batu bersurat Piagam Terengganu pada tahun 1887 oleh penduduk Kampung Buluh, Kuala Berang. Memorial ini terletak di atas sekeping tanah seluas 7 ekar di kawasan yang dikenali sebagai Tanah Batu yang mana 45 km daripada Bandaraya Kuala Terengganu. Memorial Batu Bersurat mula dibina pada September 1989 dan telah siap pada 20 Mei 1991. Manakala pengindahan seni taman landscape pula telah siap pada akhir 1991. Tujuan Memorial Batu Bersurat ini dibina adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang kedatangan Islam dan memberi peluang kepada masyarakat mengenal dengan lebih dekat kawasan batu bersurat ditemui. Ini dilakukan untuk menimbulkan minat kepada ahli masyarakat tentang sejarah batu bersurat untuk meneruskan pendidikan dan penyelidikan sejarah di Terengganu. Batu bersurat ini dianggarkan telah berusia lebih kurang 700 tahun. Ia mempunyai ukiran yang paling tua dan tulisan Jawi pertama ditemui di Malaysia. Batu bersurat ini menjadi bukti dan teks yang mengesahkan agama Islam sudah bertapak dan menjadi anutan rasmi masyarakat dan pemerintah di Terengganu sejak sekian lama. Batu bersurat ini ditemui dalam keadaan separuh tenggelam selepas banjir surut dalam tahun 1887 di Tanah Batu di tebing Sungai Tara, Kampung Buluh, Hulu Terengganu. Reka bentuk batu yang agak menarik kemudiannya telah dibawa ke Surau Tok Abdul Rashid yang terletak tidak jauh dari situ dan dijadikan sebagai alas membasuh kaki untuk naik ke surau. Setelah 15 tahun di situ, batu bersejarah ini telah dilihat oleh seorang usahawan berketurunan Arab, iaitu Syed Husin Ghulam Al-Bukhari pada tahun 1902. Batu bersurat ini ditulis dengan tulisan Jawi bertarikh 702 Hijrah. Tulisan pada batu ini menerangkan Islam sebagai agama rasmi dan hukum-hukum Islam mengenai perbuatan maksiat dan kenyataan-kenyataan palsu berserta dengan hukuman mengikut taraf seseorang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah penemuan batu bersurat ini, anda semua bolehlah ke Muzium Negeri Terengganu, Kuala Terengganu. Okey, seterusnya kita ke Hutan Lipur Sekayu. Okey, Hutan Lipur Sekayu atau lebih dikenali dengan Air Terjun Sekayu terletak di kawasan hutan simpanan Hulu Terengganu Tambahan. Ia berada di daerah Hulu Terengganu yang mana 16 km dari Pekan Kuala Berang dan 56 km dari Bandar Kuala Terengganu. Kemudahan yang disediakan seperti pusat maklumat, pondok rehat, chalet, tapak perkhemahan, tandas, surau, denai hutan dan taman herba. Ia dibuka pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Pengunjung yang datang ke sini dikenakan bayaran yang mana dewasa RM2, kanak-kanak RM1. Untuk tapak perkhemahan dan juga chalet juga ada bayarannya. Kawasan ini juga dibangunkan bertujuan untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan agro-pelancongan, eko-pelancongan dan edu-pelancongan di samping menyediakan kemudahan rekreasi kepada para pengunjung. Kapasiti tapak perkhemahan yang disediakan di sini memuatkan 800 orang di 3 lokasi perkhemahan. Manakala chalet yang terdapat di sini adalah sebanyak 5 buah dan kemudahan bilik sebanyak 11 buah bilik. Ia juga mempunyai sebuah asrama yang mampu menampung seramai 80 orang penghuni pada satu masa. Taman orkid juga disediakan di sini. Ia juga merupakan daya penarik ke sini. Pelbagai jenis orkid terdapat di sini. Jangan lepaskan peluang, datanglah Sekayu. Okey, seterusnya kita ke Pasar Besar Kuala Berang. Pasar Besar Kuala Berang terletak di Pekan Kuala Berang. Di sini hasil-hasil tanaman, hasil-hasil tangkapan
dijual di sini dengan harga yang berpatutan. Pelbagai jenis hidupan laut dijual di sini, antaranya ikan-ikan, ayam, sayur-sayuran dan banyak lagi. Semuanya segar-segar. Nampak seperti pasar biasa, namun ada yang menarik di sini. Apa kata kita ke Pasar Tani Kuala Berang? Pasar Tani Kuala Berang dikenali dengan Pasar Ratu. Nama Pasar Ratu mewakili pasar ini yang dibuka pada hari Rabu dan juga Sabtu. Ia menggabungkan Rabu dan Sabtu dan menjadi nama Ratu. Di sini pelbagai produk ditawarkan dengan harga yang berpatutan. Sekarang kita ke Gerai Jagung Kuala Berang. Gerai-gerai jagung terletak di Kampung Gaung yang mana 2 km dari Bandar Kuala Berang. Di sini memang terkenal dengan gerai jagung. Kalau rasa nak mengidam jagung madu, di sinilah tempatnya. Jagung-jagung yang dijual di sini ada yang telah direbus dan juga boleh dibeli mentah. Ada juga setengah gerai menjual produk tambahan seperti kacang rebus, air nira, pisang serta kudapan-kudapan lain. Gerai-gerai ini dibuka dari tengah hari sehingga malam. Bagi pelancong yang berkunjung mahupun bercuti ke sini, tidak lengkap sekiranya pulang tanpa membeli jagung sebagai oleh-oleh untuk rakan dan juga keluarga. Deretan gerai menjual jagung dan pelbagai jenis buah di Kampung Gaung di sini memang terkenal dan menjadi bualan para pelancong. Nak ke mana pula kita ya? So, apa kata kita ke Taman Rekreasi Kuala Berang, iaitu salah satu destinasi harian yang santai di Kuala Berang. Taman rekreasi ini merupakan salah satu taman rekreasi yang amat popular di Kuala Berang. Ia terletak bersebelahan dengan Perpustakaan Daerah Kuala Berang dan ia lengkap dengan pelbagai kemudahan rekreasi bagi semua lapisan pengunjung. Selain itu, trek jogging, alatan senaman yang mana dilengkapi dengan papan info untuk menggunakannya ada di sini. Taman rekreasi ini terletak berdekatan dengan tapak penemuan batu bersurat dan juga pusat penjualan jagung. Menarik, memang sangat menarik. Okey, sekarang kita ke Pusat Konservasi Tuntung Kampung Dusun. Tuntung ni tergolong dalam kumpulan reptilia seperti penyu, labi-labi dan kura-kura. Habitat utamanya adalah di perairan air payau. Tuntung boleh hidup hingga mencecah umur 70 hingga 80 tahun. Terdapat juga rekod yang mencatatkan tuntung mampu hidup sehingga berumur 100 tahun. Tuntung ini tinggal di habitat sungai dan tempat ini di bawah perhilitan dan ia terbuka bagi mereka yang ingin belajar mengenai tuntung dan beberapa spesies lain. Untuk makluman semua, setiap tahun melalui program konservasi yang dijalankan oleh Pusat Konservasi Tuntung Bukit Paluh ini, sebanyak 500 hingga 1000 tuntung berusia 6 bulan hingga setahun dilepaskan. Pada tahun 2021, sebanyak 50 ekor telah direkodkan setakat 13 Februari tahun 2021. Purata kutipan telur di kawasan Pasir Temi ini pada tahun 2021 sebanyak 500 biji, yang mana telur ini telah dipindahkan ke Pusat Konservasi Tuntung Bukit Paluh untuk proses pengeraman selama 85 hari sehingga proses penetasan tuntung. Kawasan tuntung bertelur ini merupakan satu produk baru yang bakal menyinar, iaitu produk pelancongan kontemporari pada waktu ini. Okey, nak ke mana pula kita? Apa kata kita ke air terjun Beluka Bukit? Ia merupakan satu kawasan yang dimajukan dan popular dalam kalangan penduduk tempatan. Beluka Bukit merupakan tempat perkelahan dan perkemahan yang menarik. Alam semula jadi serta ketenangan dan kesejukan air menjadi tarikan utama ke kawasan ini. Kawasan perkelahan Beluka Bukit terletak 20 km dari selatan Kuala Berang.
Terdapat papan tanda yang memudahkan pengunjung, juga kawasan istirahat yang sentiasa dijaga bersih, air sungai yang sejuk dan nyaman serta kawasan air tenang menjadi tarikan keluarga untuk berkelah. Namun, perlu diingatkan keselamatan para pengunjung perlu dijaga. Di sini memang tidak terdapat air terjun yang tinggi, namun ia mempunyai kawasan mandi yang sangat luas dan sesuai untuk mereka yang datang secara berkumpulan mahupun keluarga. Namun, seperti yang saya ingatkan sebelum ini, kawasan ini perlu dijaga dan anda semua yang datang ke sini perlu berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Dah melihat alam semula jadi yang ada di Kuala Berang, apa kata kita mengimbau kembali sejarah di Kuala Berang? Kita ke makam Tok Gajah. Untuk makluman semua, Hulu Terengganu pernah menjadi tempat kunjungan dan tempat bermastautin tokoh-tokoh ulama seperti yang telah dibuktikan dengan penemuan makam-makam seperti makam Tok Rajeri, makam Tok Pauh, makam Tok Gajah, makam Tok Belia Mahmud, makam Tok Indra dan makam Syarif Al-Baghdadi. Makam ini terletak di Kampung Pasir Nering, Hulu Terengganu. Makam ini tidak jauh dari jalan besar dan dijaga baik oleh Muzium Negeri Terengganu dan pihak berkuasa tempatan. Tok Gajah atau dikenali dengan Imam Rasul bin Shahrom merupakan orang besar Raja Pahang dengan gelaran Orang Kaya Indra Gajah Pahang. Beliau juga merupakan ketua pasukan Sultan dalam penentangan terhadap penjajah British bersama Datuk Bahaman dan pejuang-pejuang sezamannya. Pada tahun 1892, pihak British mengeluarkan perintah untuk menangkap Tok Gajah lalu memaksa beliau untuk menyelamatkan diri ke Ulu Kelantan dan kemudiannya telah ke Hulu Terengganu sebelum meninggal dunia pada tahun 1901. Dengan berakhirnya sejarah Tok Gajah, maka berakhirlah perjalanan kita ke Kuala Berang. Okey, untuk makluman semua, ini adalah buku Indahnya Desaku yang mana menampilkan saya bersama penulis lain memperkenalkan desa-desa yang terdapat di Malaysia. Saya telah menampilkan Kuala Berang sebagai destinasi utama dalam mempromosikan pelancongan produk yang ada di Kuala Berang. Memang sangat menarik. Apa yang menarik di sini sudah saya ceritakan kepada anda semua. Salah satu tempat saya telah masukkan ke dalam buku ini. Terima kasih kepada semua yang menonton video saya dan semoga info-info yang saya sampaikan kepada anda semua menjadi semangat pemangkin untuk anda semua membangunkan industri pelancongan yang ada di tempat anda. Itu sahaja. Jangan lupa subscribe, like dan share jika ia bermanfaat kepada anda semua. Jumpa lagi di next video. Bye!